Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today me and my team will be present about changes in personal tax relief in Malaysia. Okay, bersama saya adalah Syamil Al-Khattab bin Zulkifli, dan yang kedua adalah nama saya sendiri iaitu Ahmad Zahid Amri bin Basri. Yang ketiga Amirul Farhan bin Azmi Kamal, dan yang terakhir adalah Muhammad Ainul Hafiz bin Yusof. Okay, boleh ke slide seterusnya. Okay, current relief in 2021 and proposed changes in 2022 in Malaysia. Saya akan membentangkan perbezaan antara current relief pada 2021 dan apa yang akan diubah pada 2022. Okay. The income tax rate for resident individual is reduced from 40% to 13% on taxable income in the range of 50,001 ringgit to 70,000 ringgit for the year of assessment ending 31st December 2021. Okay, yang pertama ni adalah tax rate untuk individual yang income dia daripada range RM5,001 ke RM70,000 akan dikurangkan daripada 14% ke 13% untuk year assessment ending 31st December 2021. Okay, the second one is the tax rebate on medical treatment, special needs and parental care has been increased from 5,000 in 2021 to 8,000 ringgit in 2022. Okay, tak habis lagi sebelum ni. Okay, di sini kita cakap kita dapat lihat pada 2021 medical treatment yang diberi tax rebate oleh kerajaan pada 2021 hanya RM5,000, namun pada 2022 ia meningkat kepada RM8,000. Okay, seterusnya. Okay, the third one is individual tax relief up to RM1,000 for the purchase of COVID-19 detection test kit. Okay, yang ini berkenaan dengan COVID-19 yang telah melanda negara kita dalam 3 tahun kebelakangan ini. Individual ni dia dapat tax relief from tax relief for RM1,000 apabila membeli COVID-19 punya test kit tu, yang kita lakukan test kit untuk check sama ada kita positif COVID atau tidak. Okay, and the last one is tax rebate for couples with disabilities has been increased from RM3,500 to RM5,000. The tax rebate untuk pasangan yang ada disabilities, ada macam pasangan OKU, telah dinaikkan from RM3,500 kepada RM5,000. Okay, ini adalah changes yang berlaku dalam personal tax relief dalam Malaysia. Okay, sekarang saya menyerahkan pentas kepada Syamil Al-Khattab. Terima kasih Ahmad Zahid Amri bin Basri. Jadi saya pula akan membentangkan kaitan effects proposed changes 2022 in Malaysia towards people and the country itself. So the first point is under the point people. Firstly, these proposed changes 2020 will help increase the spending power of consumers. Jadi macam mana negara kita dapat meningkatkan spending power of consumers ni ialah dengan macam kita dapat lihat tadi, bila income tax rate kita reduce from 40% to 13%, maksudnya kita punya consumers dalam Malaysia ni, kita punya rakyat ni dapat berbelanja dengan lebih banyak lah. Maksudnya sebab diorang kurang beban untuk membayar tax, jadi bila diorang dapat berbelanja dengan banyak, dia dapat membantu ekonomi negara kita. Pada masa yang sama, it will increase the economic growth of our country. Secondly, improve residents' welfare such as medical treatment or commodities. Jadi untuk poin ni kita dapat lihat pada mana bila ada tax rebate on medical treatment.
seperti mana yang Zain bentang tadi, apabila tax rebate ni dia increase from 5,000 to 8,000. Jadi apabila kita punya tax rebate ni dalam bidang medical treatment ni bertambah, jadi kita dapat improve lah apa tu kebajikan kita punya rakyat. Pada masa yang sama kita dapat memastikan yang rakyat kita ni dapat bekalan yang secukupnya. Seperti juga mana pada purchase of COVID-19 detection kit, itu juga boleh dikira sebagai resident welfare lah. Jadi di poin ketiga ialah better wealth in society. Apabila kita dapat meningkatkan lagi lebih banyak apa panggil tax relief, kita dapat mengurangkan beban membayar tax kepada rakyat kita. Jadi rakyat kita tidak terbeban dengan cukai yang tinggi dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kemewahan, bukanlah kemewahan hidup, maksudnya kemampuan diorang untuk menyara hidup diri mereka. Jadi kita akan bawa kepada better wealth in society. Jadi untuk poin yang kedua ialah effects toward the country. Jadi firstly, apabila kita lancarkan apa panggil propose these changes 2022, kita dapat kita akan achieve higher economic growth, which is when consumer spending power increase, macam yang saya beritahu tadi lah. Apabila consumers dalam negara kita ni dia punya spending power increase, dia pada masa sama akan membawa kepada higher economic growth. Maksudnya kita punya ekonomi negara ni bertingkat lah apabila kita punya rakyat banyak berbelanja. Kemudian apabila economic growth, pada masa sama kita juga dapat reduce inflation. Macam yang anda tahu, apabila banyak consumer berbelanja pada barang tempatan, iaitu barang dalam negara kita, kita dapat reduce inflasi duit daripada kita dapat reduce inflation. Yang ketiga, higher productivity. Macam mana kita dapat increase higher productivity ni? Apabila kita merendahkan tax kita punya gaji, cukai gaji, kita akan memberi increase incentive tu. Maksudnya orang lagi semangat nak kerja. Maksudnya bila diorang tahu yang gaji diorang ni akan dikenakan cukai sedikit je, diorang pun akan lagi semangat kerja. Bila diorang semangat kerja, kita akan produce higher productivity in our country. Jadi dengan poin yang saya bertangkai tadi, maka telah jelas lah yang changes 2020 ni dapat memberi banyak benefits kepada kita punya rakyat dan negara. Pada masa yang sama kita dapat membangunkan negara yang lebih maju. Jadi itu sahaja daripada saya dan Zain. Terima kasih. Kita teruskan video ini dengan kita ada adakan satu interview bersama dengan taxpayer. Okey, untuk part saya dan Syamil, saya rasa di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ainul Hafiz bin Yusof. Saya merupakan pelajar Unit 10 yang mengambil subjek Taxation 1 pada SEM ini. So hari ini saya akan menemu bual salah seorang taxpayer, iaitu Encik Azman bin Syarnas Qayyum. So saya ingin bertanyakan kepada Encik Azman tentang pengecualian cukai berkaitan bajet pada tahun ini 2022. Okay, sila berikan pendapat Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya nak berterima kasih kepada saudara Ainul Hafiz selaku student di Unit 10 kerana memberi peluang kepada saya untuk kongsi sedikit berkenaan bajet 2022 ni. Jadi nama saya Encik Azman, boleh panggil Azman. Saya nak berkongsi tentang pendapat saya lah, pendapat sendiri berkenaan dengan bajet yang dah dibentangkan ni. Jadi seperti mana yang kita semua tahu, baru-baru ni Menteri Kewangan dah bentangkan tentang bajet kewangan 2022. Jadi pengecualian yang diberikan dalam bayar cukai ni dapat bagi banyak faedah dan manfaat lah. Lagi-lagi dalam waktu yang baru ekonomi nak pulih, lepas tu banyak kewangan yang tak stabil lah, kewangan individu yang tak stabil. Jadi antara pengecualian cukai yang dinyatakan dalam
pembentangan tersebut adalah pengecualian cukai untuk pembelian gadget. Itu sebanyak, kalau tak silap saya, dalam RM2,500 Malaysia. Jadi pengecualian ini baguslah dapat kita beli gadget-gadget yang kita nak guna. Contoh kalau macam student untuk belajar, jadi untuk macam parents ke, untuk belikan untuk anak-anak, ataupun parents sendiri nak pakai untuk bekerja ke, terpulang lah. Tapi yang pengecualian cukai sebanyak pembelian gadget sebanyak RM2,500 tu baguslah, dapat mengurangkan sedikit sebanyak beban untuk membayar cukai tu. Jadi yang seterusnya, pengecualian cukai untuk kata jalan-jalan lah. Kalau dalam istilah betulnya domestic travelling dalam bahasa orang putih kan. Jadi pengecualian cukai untuk domestic travelling ni sebanyak RM1,000 Malaysia. Jadi ni pun baguslah, sebab ialah pengecualian cukai yang semuanya bagus. Dapatlah kita guna untuk cuti dengan family ke, dan buat tambah-tambah pula lepas dah zaman dah habis pandemik ni, sekarang dah zaman endemik, boleh dah berjalan-jalan semua. Jadi bolehlah kita jalan-jalan, dapat pula pengecualian cukai. Jadi dia memang mengurangkan beban cukai tu. Jadi kerajaan pula dah umumkan tentang rentas negeri. Jadi dapatlah gunakan peluang beban yang dah dikurangkan ni untuk bercuti. Jadi keadaan ekonomi negara pun dapat dipulihkan lah. Jadi seterusnya dalam bidang untuk kita mengukuhkan dan memartabatkan lagi kita punya skill dan kemahiran ni, dapatlah juga pengecualian cukai sebanyak RM2,000 kalau tak silap saya lah. Kalau saya dah buat research sikit, dalam RM2,000. Jadi ni pun dapat gunalah untuk orang-orang nak belajar kemahiran, nak speaking ke, memasak ke, jadi culinary semua tu kan. Jadi ini semua untuk upgrade skill sendiri kita, tapi ada cukai yang dikenakan, tapi dah ada exemption dia yang dah meningkat lah, iaitu sebanyak RM2,000. Jadi yang banyak lagi saya boleh, tapi tak banyak saya dapat share kat sini. Jadi yang last sekali tak silap saya, untuk medical lah, medical benefit, iaitu dapat pengecualian sebanyak RM2,000. Jadi ni sesuai lah untuk orang-orang yang ada masalah kesihatan, tak kisahlah kesihatan apa-apa pun. Jadi bolehlah guna untuk medical check up ke, untuk kita yang nak ambil vaksin ke. Yang baru ni ada pula nak kata pasal booster kedua apa semua kan. Jadi ini sesuai lah untuk orang-orang yang nak dapatkan medical ni. Untuk mental illness pun ada pula dia punya orang panggil mental illness consultation tu. Ialah sebab lepas COVID ni macam-macam orang hadapi dia orang punya hard time sendiri. Jadi bolehlah dapatkan consultation mental illness ni, dan beban nak bayar cukai dia pun dah kurang lah dah. Jadi saya dapat ringkaskan lah pengecualian cukai yang dibentangkan bajet 2022 ni bagus lah, dapat mengurangkan bebanan semua taxpayer. Nanti student-student semua pun nak kena bayar tax kan lepas dah bekerja apa semua. Jadi ini penting lah untuk diambil kira. Jadi seterusnya dapat nampak jugalah yang kerajaan ni dah menitik beratkan kepentingan dan keperluan taxpayer di Malaysia ni. Jadi itu sajalah yang saya dapat kongsikan. Maaf mana yang terkurang, mana yang terlebih. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Azman. Rasanya itu saja sesi temu bual kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.